nanti dia terbatal recording saya. Okey? Alright, itu dekat situ inilah, dekat situ semua perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Kalau nak bubuh caption pun boleh dan sebagainya. Okey? Dan yang square ada X ini adalah kita klik dia untuk nak kita share screen. Sekarang ni saya dah klik, maknanya saya sudah berkongsi screen saya, desktop saya dengan cikgu. Itu sebabnya cikgu nampak apa yang saya tunjuk sekarang ni. Sebab saya dah kongsi screen. Jadi kalau kita nak buat presentation dengan student, kita nak perlu tunjuk pada student apa benda yang kita nak present, PowerPoint ke, kertas soalan ke apa ke, cikgu boleh klik ini dan share your desktop. Seelok-eloknya kita share desktop. Sebabnya bila kita share desktop, kita boleh pergi ke satu tempat daripada satu tempat. Kalau hanya kita share, katalah kita buka PowerPoint, bila kita buat sharing tu, kita hanya klik PowerPoint saja, maknanya kita tak boleh nak keluar tengok kalau kata kita nak tengok website, tak boleh. Alright, tapi kalau kita share desktop, maknanya apa-apa sahaja di atas desktop kita, kita boleh tunjuk pada student. Alright, jadi lebih mudah saya rasa untuk nak share desktop. Okay, dan mikrofon ni biasalah untuk mic dan video kamera. Satu sebab kenapa saya suka bila saya buat presentation, tutup video kamera ini adalah sebab video ni dia berat. Kalau ramai di dalam ini semua turn on video, nanti dia akan jadi very slow. Dan keduanya, kalau kata dengan student, kalau dia turn on video semasa kita nak mengajar menggunakan meeting ni ataupun meet now ni, dia akan take up the bandwidth cepat, menghabiskan data dia. Jadi lebih baiklah dia mendengar sahaja suara kita dan dia tengok apa yang kita paparkan di atas skrin, daripada dia on dia punya video. Kalau on video pun nampak kecil je kat bawah tu. Tak ini pun. Jadi basically itu fungsi di dalam Meet Now. Alright, di dalam Meet Now itu fungsinya, dan itu yang kita selalu guna apabila kita mengadakan live class, kelas secara langsung macam ni, dengan pelajar kita. Melalui, nanti kita nak tunjuk melalui Teams, kita boleh buat benda-benda macam tu. Alright? Okay, so sekarang ni saya nak mulakan dengan share my slide dengan you. Alright, jadi saya dah klik my slide. Jadi kalau cikgu nampak nanti sekejap lagi dia akan keluar. Video kat tu kalau dalam bentuk file boleh tak? Dalam bentuk file kalau dok transfer daripada kamera dalam bentuk file. Okey. Lambat sikit. Mungkin line biasa line sejak PKP ni semua orang on the internet, jadi line yang selalunya laju pun tak laju jadinya. Alright? Jadi kita kena sabar. Ada mikrofon yang tidak on tidak off ni. Ya, cuba cek mikrofon cikgu. Pastikan dia off. Alright? Okay, so basically apa yang kita nak buat hari ni adalah saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu semua aplikasi Teams di dalam Microsoft. Lebih kurang sama jugalah dengan Google Classroom. Jadi cikgu sekarang ada pilihan sama nak menggunakan Google Classroom ataupun nak menggunakan Teams, ya. Basically apa yang saya nak capai petang ini adalah, lambat dia tukar slide. Pertamanya ialah macam mana kita nak masuk mendapatkan Teams melalui portal MOEDL. Right? Benda tu memang dah ada di dalam portal MOEDL. Maknanya MOE Digital Learning Platform tu. Dah memang ada kat dalam tu. So, dan bila kita nak menggunakan benda ni adalah digalakkan kita menggunakan melalui portal MOEDL. Right? Kalau sekolah cikgu ada domain sendiri dan dah ada Office 365 pun boleh. Kalau rasakan itu lebih sesuai, bolehlah. Tapi saya rasa pihak kementerian ingin menggalakkan cikgu menggunakan apa yang telah dibina untuk cikgu lah, iaitu portal MOEDL ni. Alright. Yang keduanya saya nak kongsi macam mana menggunakan Teams, macam mana kita nak buat kelas, macam mana kita nak create kelas menggunakan Teams. Alright. Yang ketiganya macam mana kita nak buat meeting di dalam Teams. Melalui dalam Teams maknanya kita tak payah keluar. Di dalam Teams itu sendiri kita boleh buat live meeting macam sekarang ni. Dan yang ketiganya melihat bagaimana assignment boleh diberi pada student. Ini semua basic, ya. Kalau dengan ini saya rasa kalau kata cikgu belum pernah lagi membuat remote learning ni sejak PKP bermula, minggu depan cikgu boleh try dah. Right, kalau cikgu boleh tahu macam mana nak dapatkan keempat-empat objektif kita ni. Okay, jadi basically itu yang saya nak yang saya nak kongsi petang ni. Kalau saya tercakap laju ataupun ada benda yang cikgu tak faham yang perlu saya ulang,
please jangan segan, jangan malu. Just on your telephone pula dah. Just on your microphone, bagi tahu saya. Alright, then kita boleh buat. Tujuan saya at the end of the 1 hour atau 1 hour and 15 minutes ke apa ke, cikgu boleh go off lepas ini dan boleh create your own class menggunakan Teams dan boleh start mengajar menggunakan Teams. Itu kita nak capai pada akhir ini nanti. Jadi kalau tak faham, please stop me and let me know. Then kita boleh go slow tetapi apa orang kata, slow and steady tetapi mencapai objektif yang kita nak capai. Sebelum saya mulakan into Teams, saya nak introduce sikit ni lah pada cikgu yang belum yang pertama kali yang pertama kali mengikuti mana-mana webinar yang dianjurkan oleh Digital Classroom. Mungkin cikgu tak pernah nak tengok lagi ni, tapi kalau yang pernah mengikuti webinar Digital Classroom memang dah tahulah ni, sebabnya kita memang cakap tiap-tiap kali. Sebabnya kita bagi apa yang kita panggil redeem code. Redeem code ini adalah satu kod yang cikgu boleh pergi ke education.microsoft.com ini. Kalau cikgu dah daftar, klik saja sign in, klik saja pada profile picture dan you boleh redeem the code. Apa maknanya redeem code ni? Adalah kod yang kita bagi untuk cikgu dapatkan points di dalam portal ini. Ataupun kalau cikgu, portal ini adalah portal pendidikan ataupun portal khusus-khusus yang khas dibina oleh Microsoft untuk pendidik. Jadi dalamnya adalah macam-macam, terutamanya penggunaan teknologi dalam PDPC. Jadi kalau rajin, ramai cikgu kat Malaysia ni memang rajin pun mencari ilmu kan. Jadi cikgu boleh masuk kat dalam portal ni, buat coursesnya dan bila cikgu dah buat, selalunya kalau dah memenuhi syarat dia, cikgu akan dapat sijil, cikgu akan dapat points, cikgu akan dapat badge dan sebagainya. Alright? Dan ini nanti akan berguna kalau cikgu ada berhajat ataupun cikgu minat untuk memasuki program Microsoft yang dipanggil Microsoft Innovative Educator Expert. Program ini nanti start bulan 5 akan ada announcement. Cikgu boleh submit cikgu punya lesson plan yang telah ditambah baik menggunakan tools Microsoft. Dan dia akan diadili dan yang terbaik akan dipilih lah. Okay, dan selalunya 30 lesson plan yang akan dipilih disenarai pendekkan dan 30 ini akan dipanggil ke KL untuk buat presentation. Daripada 30 ini selalunya kita pilih antara 5 hingga 6 guru yang akan kita hantar ke Microsoft Education Exchange Conference yang diadakan di luar negara. Tahun ini sepatutnya bulan 3 hari itu, hujung bulan 3 sepatutnya berlaku di Sydney. Tapi malangnya tahun ini yang terpilih 7 orang tak dapat pergilah sebab COVID ni. Tapi harap-harapnya akan katanya ditunda. Jadi harap-harapnya akan berlakulah selepas COVID ni akhir dapat diteruskan. Jadi cikgu-cikgu yang telah bertungkus lumus untuk melayakkan diri itu dapat pergi ke Sydney, Australia untuk menghadiri conference ini. Okey, jadi bila ada masa, tambah-tambah dalam masa COVID ini kan, kalau ada masa terluang, cikgu masuklah di education.microsoft.com ini, trokel, explore, a lot of courses there, a lot of things that you can learn. Saya sendiri pun saya continue walaupun saya bukan mengajar lagi but I continue to to keep myself update as far as teaching and technology is concerned melalui portal ni. Right? So nanti bila saya at the end of our session nanti saya bagi redeem code tu, itulah gunanya untuk cikgu masuk dekat situ, log in then redeem the code in that area. Alright? Ada tak soalan tentang education.microsoft.com ni? Tak ada Okey. Kalau yang dah katalah, kalau yang biasa tu dia tahulah apa nak buat. Puan Vigneswari, boleh tak off your microphone? Okey. Alright. So itu mukadimah. Sekarang ni kita nak mula dengan demonstrasi Teams ya. Okey, macam mana kita nak access Teams? Macam mana kita nak masuk dapatkan Teams ini melalui portal moedl.edu. Sama juga macam cara cikgu-cikgu masuk menggunakan untuk Google Classroom.
Alright, jadi the first step is kita pergi ke 3 titik di hujung ni. Alright, ini saya rasa cara yang terbaik. Kalau nak guna dekat sini pun boleh. Tapi kadang-kadang bila kita guna komputer ni, kita login menggunakan login ID yang berbagai-bagai, dia boleh jadi konflik. Jadi untuk tidak konflik, kita gunakan yang incognito window. Jadi klik 3 titik di tepi kanan ni, selepas gambar tuan-tuan dan puan tu, kita pergi kepada new incognito window. Alright, kalau cikgu klik itu, dia akan bagi window yang baru dan dia gelap. Incognito ni maknanya kita sembunyi. Sembunyi maknanya window ini bersih lah. Kalau jarang ada konflik dari segi ID-ID yang pernah kita gunakan. Okay, so dekat sini kita type URL portal MOEDL ialah portal.moe.edu.my. Okay, itu adalah alamat untuk masuk ke portal MOE. Saya rasa cikgu tahu dah semua ni. Alright, kalau first time itu alamatnya ya, portal.moe.edu.my. Jadi dia akan bawa kita kepada paparan ini. Alright, paparan yang apa namanya, orang kata gateway ya, gateway to the portal itself ya. Jadi kita log masuklah. Kita log masuk menggunakan ID yang telah dibekalkan kepada cikgu oleh pihak kementerian. Alright, saya pinjam ID cikgu Nur Asia sebab saya nak tunjuk supaya kita berada di dalam satu environment yang sama. Kalau saya guna ID private saya nanti nampak lain. Jadi kita guna ID yang sama. Cikgu pun masukkan ID cikgu kalau you are doing this together with me, sama-sama kita nak buat. So you log in menggunakan ID MOE yang bermula dengan G kalau tak silap saya semua. Okey, nombornya yang saya punya ni G Sempang 502-001-937@moe-dl.edu.my. Alright, itu alamat email kita lah, email yang diberi oleh kementerian. Alright, jadi semua cikgu dan semua murid ada. Murid start dengan M, cikgu start dengan G. Alright, itu yang saya tahulah ya. Jadi kita next. Alright, dan kita akan masukkan password kita. Ini pun saya rasa dah dibagi oleh kementerian. Alright. Bila kita dah berjaya masukkan masukkan akaun kita dan juga masukkan kita punya password, maka akan keluarlah paparan ini. This is the second screen yang akan keluar. Alright, second screen yang akan keluar. Jadi cikgu pergi kepada menu utama dekat atas ni. Ada tulis murid, guru, sekolah, JPN, PPD. Alright, jadi kita nak yang gurunya. Alright, kita tekan guru. Dia akan bawa pula kita ke screen yang ketiga. Banyak lapis nak masuk ni. Okay, jadi kena bersabar banyak. Screen yang ketiga hanyalah menu untuk guru. Alright, kita ada ni pembelajaran digital di rumah. Ada buku teks, ni kalau yang pertama kali masuk tengoklah ya. Ada buku teks digital, ada aktiviti, aplikasi dan sebagainya. Jadi kita nak tengok yang atas ni juga. Dekat atas ni ada sebelah menu guru tu, dekat atas ni ada ditulis aplikasi. Dan tersenarai di situ aplikasi KPM, aplikasi Google, aplikasi Microsoft dan aplikasi Apple. Jadi dulu saya rasa Google satu je. So sekarang ni dah dimasukkan yang ketiga-tiga gegasi teknologi ni untuk memberi guru-guru semua pilihan. Taklah semestinya kita nak kena guna Google sahaja, ataupun taklah semestinya kita nak guna Microsoft sahaja ataupun Apple sahaja. Kita boleh buat pilihan menggunakan aplikasi yang kita selesa. Alright. Jadi hari ini saya nak kongsi yang Microsoft punya. Alright. Jadi kita kliklah Microsoft ni. Alright, dan dia akan bawa kita ke paparan seterusnya adalah paparan menu aplikasi-aplikasi Microsoft yang tersedia ada di dalam portal MOE ini. Jadi maknanya tak payah nak keluar pun. Dia di dalam portal MOE itu memang dah diintegratekan, telah diselaras-selarikan supaya dia berada bersama. Alright, jadi dalam ni kita ada Office 365, kita ada Word, kita ada Excel, PowerPoint dan sebagainya.
Right, jadi hari ini fokus kita adalah Microsoft Teams. Sebab awal-awal untuk kita buat remote learning ataupun pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama sekali kita nak boleh buat adalah meeting macam ni. Live meeting ya, terutamanya dengan student. Lama dah tak jumpa student, sekurang-kurangnya kita boleh bercakap dengan dia dan nampak mukanya dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak boleh capai. Alright, jadi Microsoft Teams, Google Meet samalah tu boleh menyediakan kemampuan untuk buat benda tu. Alright, jadi kita akan klik Microsoft Teams. Okay? Sampai sini okey tak? Ada tak soalan? Ada tak tercicir? Kalau ada yang tercicir boleh bagi tahu ataupun type dekat chat Kalau tak ada jawapan tu maknanya saya boleh teruskan. Jelas, Ustaz, jelas. Jelas. Okay, thank you. Alright, jadi kita move on. Kita kena klik yang icon team. Alright, klik icon team. Kalau pertama kali masuk mungkin dia akan minta kita login. Kita login lah sebab ni adalah aplikasi sub application. Jadi kadang-kadang dia minta kita punya ID lagi sekali. Kalau tak minta tu maknanya dah banyak kali guna lah tu, dia dah tahu. Alright, kalau pertama kali mungkin sign in. Kena sign in to your account. Gunakan email yang sama macam kita masuk tadi. Apa nama cikgu lah. Saya punya 502000937. Alright, jangan lupa it's an email address, jadi mesti ada dia punya at what and what tu lah kan. Sini at moi.edu.my. Alright, so kita klik next. Dia kata taking you to the organizational sign in page. So maknanya sekarang ni memang kita dah masuk di dalam MOEDL punya domain dan menggunakan Microsoft punya tools. Alright? Jadi saya macam tu untuk Apple saya tak pasti lagi. Mungkin pun macam tu jugalah tata cara masuk. Sorry ya. Hello? Hello, sorry doktor. Ya. I tak boleh ikut dekat menu guru sana lah. Menu guru. Yes. Okey, dah sampai menu guru, klik aplikasi atas. Okay. Thank you. Atas ada aplikasi, lepas tu ada 3 tu. Cikgu klik yang itu. Klik ada tak nampak Microsoft? Nampak. Okey, klik Microsoft. Okay, thank you. Okay, good. Tanya kan. Jangan segan. Kita nak pastikan cikgu boleh buat selepas ini. Alright, so bila kita dah sampai kat tadi tu, kalau dia minta sign in, kita sign in lah kan. Dia akan bawa kita ke paparan pertama di dalam Teams. Kalau cikgu tengok dekat skrin tu, ni Microsoft Teams di paparan pertama di dalam Teams. Kalau cikgu pertama kali masuk, akan ada 2 ni aja. Saya punya ni nanti akan terbit lain-lain ni sebab saya dah buat macam-macam kan. Tapi kalau cikgu pertama kali masuk, akan ada 2 tiles sini. Satu is to create a team, satu lagi is to join a team. Alright? Yang ini ni kalau dah pernah buat akan ada lah. Maknanya lepas ini kalau cikgu dah create your class, maknanya lebih daripada 2 tile. Dia akan ada tile-tile lain yang kita dah bina. Alright? So kita nak gunakan fungsi create a team. Create a team ni maknanya kita nak create our class lah. Our classroom. So kita klik create a team. Cikgu tadi dah sampai ke sini? Cikgu yang tanya pasal menu tadi. Ya, okay. Sampai Okay, alright. Doktor, kalau katakan kita ada 5 kelas, maknanya kita boleh create a team 5 kelas lah, different classes. Yes, boleh. Okay. Boleh. Dia terpulang kepada macam mana kita nak organize kita punya apa orang kata? Kita punya team tu. Okay. Right? Kalau contoh kata kita mengajar satu subjek tetapi 5 kelas, cikgu boleh buat 5 kelas berasingan ataupun cikgu boleh buat satu team tapi kelas tu dekat dalam. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay. Right? Right. So kita create team dulu kita create satu team dulu. Okay, bila kita klik create team tu, dia akan bagi kita 4 jenis team yang kita boleh create. 4 jenis ni semua berbeza kat dalam dia. Kelas ni untuk kelas lah. Bila ada kelas team ni, dia ada assignment, dia ada grades, dia ada kelas notebook dan sebagainya. Alright, itu yang sesuai untuk kita kalau kita nak bina kelas. Yang professional learning community ni, dia untuk kalau kita ada macam research group ke ataupun curriculum development group ke, guru-guru cemerlangnya grup ke, itu yang lain daripada kelas.
Sebab Untuk bila kita panitia boleh doktor ya, Untuk panitia. boleh. Yes. Sebab yang grup-grup yang macam ni dia tak perlu nak bagi test, dia tak perlu nak bagi assignment. Kan? Itu antara guru dengan guru dan sebagainya kan. Jadi untuk professional learning community ni dia lebih kepada macam mana kita nak store information, macam mana kita nak organize information dan sebagainya. Alright? Untuk staff ni, I think the word staff tu boleh suggest it lah kan. Lebih kepada pentadbir. Macam guru besar dan barisan pentadbir dia kan. Jadi sama juga. Macam dekat mana kita nak letak minutes of meeting dan sebagainya tu. Alright? Dan yang ada sini adalah untuk lain-lain. Selalu kadang-kadang student pun boleh guna ada sini untuk dia orang develop create their own team. Contohnya katalah team untuk co-curriculum. Alright, ataupun team project. Student pun boleh buat team ini. Alright. Bezanya antara empat ni selain daripada fungsi tiap-tiap satu, yang ada sini kita boleh jemput orang lain dari luar daripada organisasi kita yang tidak menggunakan ID MOEDL. Maknanya kalau diguna Gmail pun boleh masuk. Alright, ataupun diguna Yahoo pun boleh masuk. Yang tiga ni kena berada di dalam satu domain yang sama. Jadi kena MOEDL. Baru kita boleh masukkan dia di dalam kumpulan-kumpulan ni. Alright? Faham tiga tu? Doktor, Ya. I tadi dekat aplikasi, I masuk Microsoft. I pun klik Microsoft Team kan. Kenapa I tak dapat empat ni? Itu klik Teams dulu. Dah dapat Microsoft. Bila cikgu dah sampai kat sini, kejap saya tunjuk yang ni dulu. Sampai sini dah kan? Ya. Okey, ni kat bawah ni nombor 8, Teams. Klik Teams tu. Ya. I Sudah klik klik? sana, dia suruh saya sign in. Yes. Sign in. Sign in sekali lagi. Cikgu tak pernah masuk lagi, kena sign in lagi sekali. Tapi Okay. dia kata saya sudah sign in. Sudah sign in? Ya, you are currently sign in. Dah sign in dekat MOE dah. Okey, lepas tu dia suruh buat apa? Dia suruh saya sign up for team or use a different account. Cuba cikgu keluar balik, masuk balik semula. Ada konflik lah tu. Cikgu guna incognito tak? Ada? Incognito window kan? Ya. Okay. Try and log out and come back inside. Okay? Because kadang-kadang ada konflik dia jadi macam tu. Alright? Okay. So kita balik ke sini. Nanti bila dah masuk bagi tahu kami Alright? Okay. Bila kita nak fokus kepada kelas ni saja. Yang lain-lain ni kita boleh explore kemudian. Kita nak fokus pada kelas ni. Kita boleh klik kelas. Dan dia akan suruh kita namakan kelas. Okay. Katalah saya mengajar bahasa Inggeris Nak tanya, saya nak login guna website ni masalah, tapi saya guna app tu boleh ke yang desktop app tu? Boleh. So saya belajar sebab saya ada guna phone sekarang, and then saya nak try tu saya guna desktop app bukan yang website tu. Boleh. Okay, thank you. Okay. Tapi dua-duanya kena MOEDL lah. Betul. Okay. Alright. So kita dah sampai kat sini tadi, kita klik, dia suruh kita create a team. Jadi kita kena namakan kelas kita tu. Okay, katalah saya mengajar bahasa Inggeris form 3. PT3 dah tak ada kan? Okay, English form 3. Saya nak organize saya punya kelas ini berdasarkan subjek yang saya ajar. Dan saya ajar satu subjek sahaja tahun ini. Alright, jadi satu je lah team yang saya nak buat. Alright, jadi English form 3, I have 3 classes. Alright. Ini tadi macam apa? Macam soalan tadilah. Ada berbagai-bagai approach. Jadi cikgu kena planning sikit dulu, fikirkan macam mana approach yang terbaik untuk cikgu organize. Saya bagi reason nanti kenapa saya buat by subject, dengan classes ni nanti saya buat cara lain. Okey, dan bila sudah namakan kelas tu, dia akan minta kita add nama student. Dua cara macam mana kita boleh add nama student. Satu is manually. Kalau kita tahu nama dia ataupun ID dia, kita boleh type lah. Katalah nama dia start Hashim. Kalau kita tahu nama dia, klik sikit aja nama dia, akan keluarlah segala Hashim. Kalau cikgu ada 40 orang student, saya rasa cara macam ni muang masa.
Alright, nak satu-satu pula, bukannya sikit orang ni dalam domain MOEDL ni ada 5.3 juta. Jadi kalau ada 20,000 Ustaz nama Hashim, tak larat kita nak mencarinya. Alright, so pada saya untuk kuantiti yang ramai, kita jangan guna cara manual. Kita skip aja yang ni. Tapi sebelum tu, cikgu boleh juga masukkan cikgu lain di dalam your class. Kalau kata you are team teaching, you want the other teacher to also be included di dalam managing this particular class, you boleh masukkan another teacher. Alright? So, apa yang kita nak buat, skip saja yang ini. Kita cari cara baru, cara lain untuk kita masukkan student kita. Lebih efisien, lebih tidak membuang masa. Alright. Bila kita dah skip yang tu, dia automatically createkan kita punya kelas. Dah ada dah kelas kat sini. EF, English Form 3. Alright, nampak Jadi nak masukkan student, kita pergi kepada 3 titik yang di atas ni. Di atas tile yang square tu, cikgu nampak dekat situ, ada 3 titik dekat atas tu, cikgu klik tu. Alright, cikgu klik tu, akan keluar menu. Ada manage team, ada add channel, add member dan sebagainya. Cikgu pergi kepada manage team. Klik manage team ni. Alright, dan cikgu akan dapat another setting lah Jadi kita nak pergi kepada setting. Okay, setting. Klik setting. Dia akan bagi kita banyak fungsi yang boleh dilakukan. Jadi kita nak pergi kepada team code. Alright, cikgu klik team code ni dan kita generate the team code. Apa tak? Ke nak ulang? Okey. Doktor. Ya. Maknanya nama pelajar yang dah siap-siap EF tadi tu, itu ikut nama penuh pelajar lah ke ada coding yang ikut nama penuh pelajar. Ya. Okey, terima kasih doktor. Okey. Alright. Jadi kita generate kita generate team code. Okey. Dengan team code inilah kita bagi pada pelajar kita, dia pun kena login juga menggunakan ID MOEDL dia kan. Step yang sama macam kita buat tadi, tetapi bila dia masuk ke dalam team, dia akan tengok yang ini kan, tadi yang kita masuk mula-mula tadi kan ada 2 ni kan. Jadi kita bagi tahu dengan student, masukkan kod itu di sini. Ada pula orang mesin rumput. Okey, masukkan kod tu. Kalau cikgu sedang buat hands on sama-sama dengan saya sekarang ni, cikgu ambil kod tadi tu, cikgu masukkan kat sini. Kita masuk pergi balik Okey, kodnya UH8A31D. Saya type dekat chat UH semua huruf kecil 8A31D. Alright, ada dekat chat tu. Kalau yang sedang buat bersama-sama saya, cuba masukkan, tengok masuk tak kat dalam kelas saya English Form 3 ni. Alright, itu cara macam mana kita nak masukkan student sendiri masuk. Maknanya kita tak payah nak carilah nama. Kalau kita ada 40 orang, masak kita nak mencarinya. Alright, kalau setakat 5 orang tu boleh lagi. Alright, sebabnya bila kita type tapi kalau kita type ID tu mungkin lebih mudah lah. Kan ID yang dia bagi M whatever tu. Ya. Ya saya? Ulang. Tak. Okey tak tahu. Okey. Okey. Saya turn on mikrofon cakap dengan suami saya. Okey, alright. Okey. So masukkan dalam tu dan kita tengok Jadi proses memasukkan student ada 2 cara. Kalau nak cara yang panjang, gunakan bila dia suruh add student tadi tu, masukkan nama satu-satu. Alright? Kalau nak cara yang lebih efektif ataupun lebih efisien, tak banyak masa, tak perlu banyak masa, kita suruh student tu bertanggungjawab memasukkan diri dia ke dalam kelas kita. Caranya kita bagi dia kod ni. Alright, dan dia masukkan diri dia sendiri, register di dalam kelas kita. Alright, bagilah dia masa, kata dalam masa 3 jam yang akan datang ni, you masukkan Discord ke dalam
my class melalui Teams. Step-stepnya sama juga dengan tadi tu. Login MOEDL, pilih Microsoft, pilih Teams dan masukkan kod ini bila dia sampai kepada join a team with a code tadi tu. Alright? So sekarang ni kita dah ready untuk kita pergi ke kelas ini. Alright, kita tengok ada tak orang masuk. Jadi bila kita klik tile, kita dibawa masuk ke dalam kelas kita. Saya ada 2 orang student dalam ni. Dayang Zahara dan juga Satnam Ko. Alright, terima kasih kerana sudi masuk di dalam kelas saya. Ada 2 orang student. Okay. Alright, so itu cara. Jadi kalau kata 40 orang tak adalah berat sangat kita nak memasukkan nama-nama. Bagi aja dia orang kod tu, jadi dia orang akan masuk sendiri. Alright, so you can see the students here. Alright. Interesting lah doktor. Best. Interesting. Okay. Saya nak minta maaf sebab kat luar ni ada orang mesin rumput. Jadi kalau ada gangguan tu sebab saya punya mikrofon kena on kan. Okey, tak apa doktor. Alright, jadi kena compete dengan bunyi mesin rumput. Okay. Alright, so basically ini dah kelas kita dah ni. Alright, ini dah kelas kita. Kita mengajar English Form 3. Tapi macam saya kata tadi, English Form 3 ni saya bukan ajar satu kelas saja. Saya ajar lebih daripada satu kelas. Jadi untuk nak tambahkan kelas itu, kita buat, pergi ke klik channel, klik 3 titik ni. Alright, dan kita tambah channel. Alright, jadi dalam English Form 3, I have 2 classes lah katakan. So I add first channel, in Form 3 Mawar. Alright. Dan saya nak Form 3 Mawar ini orang Form 3 Mawar sahaja yang boleh tengok. Orang lain tak boleh, dia dah open, tak open. Jadi private access, kita klik private access ini only specific group of people. Jadi nanti kita akan bahagikan student lah. Kalau kata satu student ada 30 orang, maknanya total 60, 30 akan masuk ke Mawar, 30 akan masuk ke kelas lagi satu. Alright? So we click next. Alright? So again, nama student ni kita boleh search lah dekat sini sebab dah tak ramai kan. 60 orang aja ada dalam kelas kita tu. Maka kita bolehlah search dekat sini. Alright? Tapi saya tak tahu ni keluar ke tidak. Ada siapa Syarifah? Ni orang lain pula masuk dah. Ada. Alright? So bila boleh masukkanlah nama dia kat dalam kelas kita tadi tu Okay. Saya skip je lah. Nama tu kemudian kita masukkan. Kalau cikgu tengok dekat tepi ni, Form 3 Mawar, lepas tu ada padlock. Maknanya kelas ini adalah private. Jadi kalau kata kita klik channel ini, dia akan pergi kat channel ini. Kalau apa-apa kita bagi kat dalam ni, kelas yang lagi satu tu tak nampak lah. Tapi kalau apa-apa kita bagi kat general ni, dua-dua kelas akan dapat. Itu sebabnya saya kata tadi, cikgu kena plan sikit. Macam mana cikgu nak present, cikgu punya macam mana cikgu nak organize cikgu punya kelas tu. Sama ada separate classes ataupun sama ada kalau you belajar satu subjek, by subjek, kelasnya di dalam ni. Alright? Cikgu Aman dia suka satu kelas, satu team. Cuma pada saya, kalau katalah saya nak distribute satu assignment untuk semua orang. Kalau saya ada 3 separate classes, English Form 3 Mawar satu kelas, English Form 3 Hibiscus satu kelas, alright? Bila saya nak distribute something yang sama, saya kena buat 2 kali. Saya kena pergi ke Mawar dulu, lepas tu saya pergi pula ke ORCID lah, katakan kelas ORCID the next one. Kita kena pergi ke kelas ORCID. Tapi kalau saya organize macam ni, saya distribute sekali je. Saya bubuh dekat general ni, both daripada Mawar and also daripada ORCID akan dapat the same assignment. Itu ajalah yang dari segi organizationnya. Okay? Bagus tu. Boleh combine atau boleh separate lah. Yes, boleh combine ataupun boleh separate. Up to you macam mana organisation yang terbaik untuk diri you. Alright? Itunya. Macam saya selalu, saya dengan Cikgu Rahman memang buat benda ni kan. Dia bubuh, okey katanya kelasnya Form 5 Delta. Dia punya channel ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampailah minggu habis. So dia menggunakan channel itu untuk divide by weeks dari segi kerja, benda-benda yang dia nak suruh student baca dan sebagainya. Alright? Saya lebih cenderung buat satu kelas because I only teach 2 classes, kan? Di dalam Mawar ni nanti saya letaklah benda-benda yang saya nak letak untuk Mawar sahaja, dan di dalam ORCID pun saya letak untuk ORCID sahaja contohnya. Tetapi something yang common untuk both classes, saya just letak kat general ni. Letak kat general ni semua orang dapat.
Alright? Itu ideanya ya. Again, organizationnya it's up to you. How do you want to organize yourself to guna organisation yang memudahkan kita bekerja. Itu pentingnya kalau kita guna teknologi ni. Dia sepatutnya membantu meringankan beban kita, memudahkan kita mengurus apa-apa yang kita nak buat. Alright? Ada soalan, doktor nanti boleh bagi doktor? Ada. Kita akan bagi manual untuk menggunakan ini. Jadi nanti kalau apa-apa benda yang terlepas ke, boleh tengok manual macam mana nak buat. Tapi saya ni tak suka baca. Jadi saya lebih suka attend macam ni dan saya buat sendiri. Alright, so basically itu macam organisation of our classroom. Kalau kita tengok, kita go through muka depan ni lah, channel general. Kita boleh go through muka depan ni. Dekat tepi sebelah kiri, menu tepi di sebelah kiri, atas sekali ada aktiviti. Ni menyenaraikan semua aktiviti yang kita buat di dalam kita punya Teams. Alright. Yang keduanya chat. Sama dengan chat yang kita sedang tengok sekarang ni. Alright. Yang ketiganya Teams adalah kalau kita klik Teams ni, dia bawa balik kita ke main page. Tersenarai semua Teams yang kita dah pernah buat. Kat sinilah kalau cikgu kata tadi ada 3 kelas, dia akan bubuh dekat sini 3 kelas. Alright. The menu akan memaparkan ketiga-tiga kelas yang kita ada. Alright. Dan assignment ni, nanti assignment kita akan tengok. Course ni tak payah pakai lah sebab kita kena bayar. Alright. Yang 3 titik ni adalah benda-benda lain yang kita boleh add. Aplikasi. Aplikasi lain yang kita nak add ke dalam kita punya kelas untuk yang kita buat dengan student. Right. Itu pun nanti kita itu second second level punya perkongsian. Hari ni kita nak tengok basic saja dulu. Right, so itu di sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang cikgu kena fokus hanya dengan icon Teams dan juga assignment tu. Assignment lagi, kejap lagi kita tengok macam mana nak buat. Dekat atas ni pun ada. Dekat atas ni pun ada tab lagi, general. Cikgu boleh post. Post ni sama lah. Post ni yang kita letak dekat chat dekat sekarang ni. Macam Cikgu Dayang Zahara ni tulis assalam, saya masuk. Saya boleh reply. Okay, saya boleh kata thank you. Okay. Kalau kata bila kita nak menjawab tu, kita nak menjawab spesifik pada seorang murid, jadi kita gunakan sama macam kita buat biasalah. Kita gunakan orang panggil tu add punya simbol dan kita pilih orang yang nak kita jawab tu. So dalam kelas saya ada 4 orang sekarang ni. Okey, kalau kata saya nak tujukan soalan itu kepada seorang murid dan kita guna this one, macam dalam Facebook pun kita buat macam tu kan. Jadi kita guna benda yang sama. Alright. The next one is files. Okay, files ini adalah material yang kita nak upload ke dalam kita punya kelas ni untuk diakses oleh student. Kalau kita tengok dekat materials ni ada macam-macam yang kita boleh masukkan actually. Satu adalah new. New ni maknanya kalau kata kita nak buat benda baru menggunakan sama ada Word ke, Excel ke, PowerPoint ke, kita boleh create ataupun kita boleh buka aplikasi ni di dalam Teams ini terus. Tak perlu nak keluar. Tak perlu nak pergi ke main menu tadi nak buka pula. Tak perlu. Dalam ni kita boleh terus buka dan kita boleh buat dalam Teams itu sendiri. Alright? Itu kalau baru. Upload, cikgu boleh upload apa-apa konten lah di dalam yang berada di dalam sama ada kalau guna telefon lah kan. Kalau guna laptop yang berada di atas laptop cikgu nak upload. Sama juga caranya kita nak upload folder files ke ataupun folder. Files ni maknanya individual file. Folder ni maknanya satu folder kita nak upload kat dalam ni. Alright? Sync ni kita synckan, maknanya kita boleh synckan dengan kita punya OneDrive. OneDrive ini storage kita lah. Okay, kalau kita kata sync nanti apa-apa yang kita buat dekat sini akan juga diupdate dekat OneDrive kita. Alright, jadi kita tak perlu nak pergi pula OneDrive nak upload semula, nak ni tak perlu. Sebab benda ni online, benda-benda yang kita bina dekat dalam ni, kalau satu copy ada di OneDrive, bila kita sync dia akan automatically update yang OneDrive punya juga. Alright, jadi kita tak payah risau. Okay. Copy link kalau kata cikgu nak masukkan website untuk reference budak, untuk reference student nak jawab soalan ke nak buat paper dan sebagainya, kita boleh bubuh copy link ni saja. Right? Jadi ini copy link untuk Microsoft Teams ni untuk nak kita bagi pada kalau kata kita nak bagi akses pada student ataupun pada parents kan, kita boleh copy link ni dan bagi link tu pada diorang.
Alright, download ni biasalah kalau kata ada benda-benda dalam ni yang student kena download. Jadi dia boleh klik dokumen tu dan dia boleh juga download dokumen tu. Yang ini yang paling saya rasa sangat berguna sebab saya tahu kadang-kadang ada sebelum ni sebab hanya Google Classroom yang available, cikgu mungkin dah banyak buat benda-benda dan store di Google Drive. Alright, so sekarang ni actually Google Drive boleh diintegrate di dalam Teams. Kalau kita add cloud storage ni, kat sini ada Google Drive. As long as Google Drive cikgu itu juga diakses dengan MOEDL punya account, cikgu boleh actually bawa Google Drive cikgu masukkan ke dalam Teams ni. Jadi kalau cikgu nak akses apa-apa bahan ke apa doktor? Boleh bentuk. Kira kalau ada bahan dalam Google Drive boleh terus keluarkan sekali kan? Yes. Bila you dah synckan Google Drive you ke dalam Teams ini, apa-apa bahan yang ada di dalam Google Drive you tak payah nak download, nak copy pula, nak masukkan sini tak payah dah. You can directly access your Google Drive. Okay. Alright? Cuma syaratnya dua-dua tu melalui MOEDL. Kalau kata saya punya Google Drive yang personal tak boleh lah. Sebab domainnya dah berbeza. Alright? Dia kena masuk dengan domain yang sama. Okay? So that is something that is very useful. Dulu tak ada. Dulu maknanya kalau nak guna Teams ni, kalau you ada content di dalam Google Drive, you kena download daripada Google Drive kat komputer you, lepas tu you upload pula dalam Teams. Alright? Jadi sekarang ni tak payah. You boleh access terus daripada Teams to itself. Alright? So that's basically apa yang kita boleh buat dengan file. So maknanya dekat sinilah tempat kita letak barang-barang ataupun konten-konten yang kita nak student-student kita yang kita nak student kita access untuk dia nak buat dia punya assignment ke, homework dia ke dan sebagainya. Okay? The next one is class notebook. Class notebook ni saya tak nak cerita hari ni because yang class notebook ni mengambil masa 1 jam pula nak ni. Buat masa ini tak payah guna dulu class notebook ni. Enough kalau cikgu pandai guna files, upload dan sebagainya. Enough kalau nanti saya tunjuk cikgu macam mana nak buat assignment. Class notebook ni is by itself. You kena create benda-benda lain dan sebagainya. Dan assignment. Assignment ni adalah fungsi di mana kita boleh upload assignment, create assignment untuk students. Alright? Sebelum saya pergi kepada assignment, so far ada tak soalan? Ada tak benda yang tak clear? Laju sangat ke saya? Saya kadang-kadang bila dah cakap ni sebab dah banyak kali buat kan. Kadang-kadang terlaju. Okey. Sangat clear doktor. Okey, sangat clear. Okey, bagus. Alright. Yang lain-lain pun sama, jangan malu. Ada tak soalan kat sini? Apa yang tak boleh? Doktor, doktor saya nak tanya, kalau macam kata kita nak share dengan students yang link tadi tu, kita share yang mula-mula tadi kan yang macam kata kita create in class English tu, kita share yang link tu dengan semua student, tapi kita direct dia orang pergi ke certain yang specific classes tu ya? Betul tak doktor? Yes, yes. Okay. Okay. Okay, thank you. Alright. Okay. Tak boleh masuk lagi Siapa nama tadi? Cikgu Satnam. Kau tu dah masuk tadi. Nampak tadi pun kan dah masuk je. Alright. Okay. Okay, so now kita dah ada kat dalam ni. Kita dah saya recap kita dah tahu macam mana nak mengakses Microsoft Teams melalui MOEDL, masuk seperti biasa menggunakan incognito window untuk memudahkan dan masuk sign in menggunakan you punya MOEDL punya ID dan juga password, kemudian pergi kepada aplikasi, pilih aplikasi Microsoft, pergi kepada dalam aplikasi Microsoft itu dia punya menu tu pilih Teams. Bila you pilih Teams, dia akan bawa you kepada Teams punya first page di mana dekat situ ada 2 tile. Satu create team, satu join team with a code. Alright. Jadi untuk kelas kita akan untuk nak banner kelas atau buka kelas, kita akan klik create team. Alright. Dan dekat situ akan ada 4 jenis team yang you boleh create. So untuk kelas, dia pilih yang kelas punya lah. Alright. Dia akan minta you namakan kelas, dia akan minta you masukkan student dan sebagainya. Kalau student you lebih daripada 10 orang, saya cadangkan tak usah guna manual way. Kita guna cara memberi student code. Alright. Dekat tile tu tadi ada 3 titik. Klik dekat situ, you akan ada menu, you pergi kepada manage team, you pergi kepada team code dan kat situ you boleh generate a code. Kod itulah yang kita bagi pada student, minta student login portal yang sama dan minta dia guna join a team with a code, masukkan kod dekat situ in order for them to be in our class.
Right, bagi sedikit masa lah, kata about 2-3 hours suruh dia orang masuk dan sebagainya. Jadi they will be in our class. Right, so kita dah sampai dekat sini. Di dalam Teams itself, cara kita organize our team tu terpulang kepada yang mana satu yang kita rasa sesuai. Kalau kita mengajar banyak subjek, mungkin satu subjek satu team. Right, kalau kita mengajar satu subjek, ada option. Kita boleh setiap kelas untuk that subject kita boleh buat separate teams, atau kita boleh buat satu based on the subject, tetapi di dalam team di dalam subjek itu kita bahagi-bahagikan menggunakan channel. Right? Jadi sampai ke situ Dan kita tengok juga tadi di atas ni files, under files, apa benda yang boleh kita masukkan ke dalam storage kat sini untuk kita class materials kita dan sebagainya. Okay, assignment kita kejap lagi kita tengok apa bendanya kita boleh upload, kita boleh masukkan extra storage dan sebagainya lah. Alright, so kita sampai situ. Okay, everybody done Nah, tunjukkan tim ini awal-awal ni saja yang you perlu faham. Lepas tu nanti is actually very easy. Alright, so sekarang ni kita nak tengok dalam tim ini kita pergi ke kelas ke channel general, macam mana kita nak organize live meeting. Macam kita ada sekarang ni lah. Macam mana kita nak organize live meeting. Menggunakan MOEDL punya portal ini, kita tak boleh bagi link macam saya bagi link kat you all. Because dia, dalam portal MOEDL ini, untuk Microsoft punya application, kita tidak ada calendar. Jadi bila kita tak ada calendar, kita tak boleh nak buat pre-schedule meeting. Alright, jadi macam mana kita nak buat meeting tu? Kita kena pergi dekat bawah start a new conversation. Alright, di bawah tu ada ikon-ikon yang tersenarai. Pertamanya format, yang keduanya attach, lepas tu ada emoji, ada GIF dan sebagainya. Dan sampai ke ikon yang ada rupa video kamera ni. Alright, dia tulis situ meet now. Alright, kalau nak buat live meeting dengan student, pastikan student semua dah log in, hantar mesej mungkin WhatsApp group ke, Telegram group ke, cakap dekat student, okey pukul 9.30 pagi besok kita akan ada sesi live meeting ataupun live classroom bersama cikgu. Alright, so please log in before 9.30 ataupun before 9.30 lah, so that 9.30 everybody will already be in the classroom. Right? Jadi bila tengok semua student dah ada, kita boleh mulakan meeting kita dengan klik ikon video ni. Alright? Right klik ikon video, dia akan keluar, dia akan minta lah for you to allow the camera dan sebagainya, dan dia akan keluar live meeting macam yang kita sedang buat. Tetapi dengan orang kata dengan menggunakan meet now, bukannya schedule meeting. Alright, sekejap. Okay. Right, kita tengok kat sini kan, ada paparan, cikgu boleh add a subject. Live meeting ni saya tak tutup my camera, jadi keluarlah. Right, saya tutup dulu. Pecah rahsia doktor. bukan rahsia. Okay, maknanya want to add subject, kita kata essay writing. Okay, so meeting ini adalah untuk essay writing. Jadi bila dah siap, dah tengok semua orang ada, boleh kita klik meet now ni. Bila kita klik meet now, dia akan launch sama macam kita sedang buat ni. Saya tak nak klik sebab dia nanti konflik. Kita sedang ada live meeting kan. Bila kita klik ni nanti, dia akan keluarkan benda yang sama macam kita yang ada tadi tu. Ada dia punya chat, ada participant list, ada share share desktop, ada semua ada. It's the same function. Alright? Untuk kita guna untuk meeting dengan student. Alright? So this is how kita buat meeting ni di dalam situ sendiri. Kita tak payah keluar. Alright? Dia tak payah keluar. Kalau hari ni saya tengok posting daripada Google, dia orang pun dah ada fungsi yang sama. Dulu tak. Dulu you have meet kat luar kan. Google Meet dekat luar. Lepas tu kalau you nak masuk classroom, you kena masuk di dalam classroom. Sekarang ni sama macam ni jugalah. Maknanya you daripada dalam kelas, you can also access the Meet now. Right? So that Teams pun begitu. Itu satu orang kata memudahkan. Maknanya kita tak payah nak log out pula, nak jaga pula dia punya screen dan sebagainya. Everything is within the Teams itself. Okay? Jadi
Kalau you tekan meet now tu dia akan keluar lah untuk you have that meeting. Right? So that is how kita mengadakan kelas live dengan student melalui Microsoft Teams ini. Dia maknanya dari dalam kelas kita itu sendiri kita boleh create that meeting and kita boleh meet dengan our students. Alright? Oleh kerana fungsi ini ada di dalam Teams ini, actually kalau kata student dengan student nak berjumpa pun, nak ada live meeting pun boleh. They can actually initiate their own meeting. Tapi kita boleh tahulah kan, kita boleh tahulah apa yang dia meetingkan tu sebab benda ni recorded. Right? So awal-awal ni jangan encourage lah dulu. Right? Tapi nanti kalau kata kita dah tahu dah student yang boleh kita harap dan sebagainya, they can actually use the same function untuk dia bekerjasama antara dia. Right? Patutnya abad ke-21 ni memang kita galakkan berkolaborasi antara student kan, supaya dia ada skill-skill bercollaboration dan sebagainya. So ini salah satu orang kata yang boleh kita gunakan untuk menggalakkan proper collaboration. Jadi kita boleh ajarlah anak-anak kita kalau nak berkolaborasi ni nilai-nilai murninya macam mana kan. Jadi bila dia keluar bekerja nanti dia dah tahu macam mana nak buat. Right? Jadi tak adalah dia rasa tersicir. Sekarang ni kalau tengok macam sekarang ni office saya memang kat rumah, saya bagi instruction ada meeting dengan saya punya staff pun melalui benda-benda macam ni. Jadi kalau awal-awal anak-anak kita tak di-expose dengan benda-benda macam ni, nanti bila dia bekerja dan sebagainya atau bila dia masuk universiti, sekarang remote learning is something that all university will have to do, then it will have problems. Okay? So itu satu advantage lah saya rasa yang boleh kita dapati kalau kita start daripada awal, introduce sikit-sikit penggunaan teknologi ini. Sambil kita introduce penggunaan teknologi ini, jangan lupa kita kena serapkan juga nilai-nilai murni. PAK21, the 4C and 1V. Alright? V itu pun penting. Bukan setakat 4C itu saja, bukan setakat kolaboratif, creativity, communicative dan sebagainya tu. The 1V itu pun perlu diterapkan dan perlu ditegaskan. Jadi at the end of the day dia tahu apa orang kata cara penggunaan teknologi ini dengan cara yang berhemat. Right? Okay. So that's how kita ada live meeting. Kalau you off kan tadi tu dia habislah. Kalau saya tekan on tadi dia akan ada lah dekat sini. So people can actually join in the meeting. Yeah? Ada soalan tak tentang macam mana nak initiate the live meeting? Jelas, Doktor. Jelas Okay, thank you. Alright, the next one saya nak share yang actually a complementary lah. Adalah the assignment. Macam mana kita nak buat assignment ataupun macam mana kita nak bagi assignment kepada student. Boleh klik di tepi kiri ataupun boleh klik di atas. Bila you klik assignment, dia akan pergi kepada, okay, ni maknanya tak pernah buat assignment lagi lah ni. Alright, so get started. Alright, so dekat sini katanya no assignment yet, kita boleh create. Alright, ada dua jenis kerja khusus yang kita boleh bagi. Satu is assignment, satu is quiz. Alright, quiz ni menggunakan form. Assignment ni adalah kerja-kerja rumah selain daripada quiz lah. Jadi kita klik assignment dulu. Alright, dia akan bawa kita ke paparan di mana kita letak assignment. Alright, dekat sini kita letak title. Katalah saya nak bagi assignment tadi essay kan? Essay essay on COVID-19. Okay, kalau ada kategori boleh add kategori dan kita letak instruction. Write a 100 word essay danger of okay, dan kalau kata kita nak student itu menjawab essay itu di dalam ini terus, cikgu kena add resources ni. Alright, bila add resources ni kita bolehlah bagi contohnya template dia nak menjawab tu ke, PowerPoint yang dia nak isi ke, whatever. Alright, jadi kita boleh ambil daripada either our OneDrive, kita boleh create a new one ataupun yang dah ada tersenarai ni, ataupun kita bagi dia link. Right, katakan kita nak bagi dia link kepada kita punya PowerPoint di dalam OneDrive kita. Alright, pun boleh. Alright, so up to you whatever that you want to do. Katalah saya bagikan, saya insert ni PowerPoint 1 ni as the
as the resources yang saya nak dia buat. Cikgu tengok dekat ujung tu, bila you dah masukkan resources tu, cikgu tengok kat ujung tu, sekarang ni kalau cikgu masukkan resources ni, dia tulis dekat sini, student can't edit. Kalau macam ni maknanya read only. Right? Kalau memang cikgu tak nak student buat apa-apa dekat sini, tak payah buat apa-apa lah. Alright? Tapi kalau kata kita nak dia menjawab di dalam ni juga, yang template ni kita bagi template kosong. Cuma dengan kita suruh dia buat, okay, this is the introduction, kalau essay kan, first one introduction, second one apa semua, dia terus masukkan benda-benda kat dalam tu. Jadi kita pergi dekat 3 titik ni, kita ubah student can edit their own copy. Right? Kita buat student can edit their own copy. Jadi kita kena bagi tahu dengan student dia nak edit dekat mana. Open in Teams, maknanya di dalam Teams itu sendiri dia buat kerja, ataupun open in PowerPoint, open on PowerPoint online, ataupun dia download dulu. Download dulu resources ni, buat, lepas tu dia upload semula. Terpulang pada kita apa yang kita nak suruh student buat. Right? So again dekat resources. Sorry, I need to buka pula dah. Okay, so dekat resources tadi tu ada 3 titik di hujung. Kita boleh tukar sama ada it is a read only document ataupun student boleh edit. Okay, dan kita turun bawah, kita kalau kata benda tu ada point, kita letaklah 10 point contohnya pada essay, ataupun kita nak dia tak pakai point tapi dia pakai rubrik. Rubrik itu selalunya excellent, good, fair, poor dan sebagainya lah. Kalau kita nak gunakan rubrik, kita boleh add rubrik dekat sini. Maknanya point tak ada selalunya kan. Kalau add rubrik maknanya dia akan bawa kita ke tempat sama ada kita dah tulis rubrik tu ataupun tidak. Ada siapa yang tak tutup mikrofon ke? Saya tak nampak dekat sini. Okay. So macam ni saya dah pernah buat rubrik, jadi akan adalah rubrik ni. Contohlah saya ambil rubrik yang saya dah tulis ni, essay writing. Rubrik ni adalah kita punya marking scheme kan. Jadi boleh ambil aja marking scheme yang sedia ada dan masukkan. Alright. So rubrik ni macam ni. Paragraph writing, excellent apa yang perlu ada. Good apa yang perlu ada. Fair apa yang perlu ada. Poor apa yang perlu ada. Contohnya. Alright. Jadi bila student dapat ni dia tahulah, okay, kalau dia nak excellent punya ni, dia kena dapat, dia kena tulis macam ni. 90% accuracy in grammar, mesti ada 2 supporting ideas contohnya. Kalau good apa, kalau fair apa dan sebagainya. Once you have filled this up, selalunya kita boleh dapat ni daripada kita punya marking scheme ataupun boleh download daripada daripada internet kan, suggestion of what to do. Once you have done that, you just attach saja. Alright, bila you attach, tengok sini terus tak ada points. Sebabnya rubrik ni lebih kepada kita punya excellent, good and apa tadi. Alright, kalau points tu dia tak boleh bubuh rubrik kat sini. Alright, dia dari situ Jadi assign to tulis form 3, memang kelas kita ni tadilah kan. Dan bila due date-nya, yang kat sini dia akan due besok pukul 12.30 malam. Kalau kita nak tukar, kita nak kata malam ni pukul 12.30. Jadi kita tukar kepada 16 juga. And midnight. By midnight they have to submit their assignment. And adakah kita nak assign ke all student ataupun kita nak assign ke a few student sahaja? Alright, ramai orang dalam kelas saya ni. Alright, either semua orang ataupun just a few. Tapi selalunya itu yang saya kata tadi, organization of your class tu sangat penting. Kalau benda-benda macam ni, kalau kata you different class, maknanya different tiga kelas, 3 kali assignmentnya. Kalau macam ni everybody is one whole class, saya boleh just assign sekali for all student. Siapa untuk sekali dia? Alright. Kalau cahaya tu, abang kasih kakak. Hello. Suang. Siapa yang Syarifah tu dia, Syarifah. Syarifah. Nak nanti. Doktor, Ya. lepas kita add resource tadi, nak minta doktor ulang balik. Nak cari OneDrive tu tadi kat mana doktor? OneDrive kita memang automatically ada dekat situ. Cikgu tengok ni Cikgu tengok ni. Bila kita tengok menu apa nama ni Microsoft yang kita masuk tadi tu, aplikasi yang kita ada dekat sini, tengok kan ada OneDrive ni. Ni ada OneDrive kan? Dia part of this whole thing. So dia memang ada dekat sini lah. Oh, okey. Jadi kalau masa tadi kalau kita add resources tu kita ambil daripada OneDrive, dia akan bawa kita ke our OneDrive. Okey. Jadi memang tak payah keluar. It is within there itself. Alright. Alright?
So Okay, once everything is already done dekat sini, you dah puas hati, due date dah ada dan sebagainya, then you assign. You assign, sekarang ni kita assign to everyone in English Form 3. Kalau saya ada 2 kelas tadi, it will be assigned to two classes. Alright, so everybody under English Form 3 akan dapat the same assignment. Alright, so dekat tengah sini dah ada kan assignment, nanti dia akan juga appear dekat general ni. Okay, and it is due today at midnight. Lambat dia keluar. Okay, dia akan appear juga di general ini menunjukkan assignment. Itu dah keluar. Alright, assignment untuk everybody. Student akan klik ni to view the assignment dan dia akan buatlah apa benda yang dia kena buat. Sebab saya tak boleh tunjuk sebab saya tak ada student view. Saya ni teacher view. Alright, one of you can actually click and see what happens. Alright, yang dalam kelas saya tadi tu. Okay, so that is how kita assign assignment to our students. Doktor, Ya. saya tanya, kalau saya punya assignment masih dalam laptop, saya perlu upload di OneDrive dulu baru boleh upload. Yes, yes. Tadi kan masa kita buat assignment ni, tengok balik assignment. Kita create lagi satu assignment I go back and buat semula. Dan kita tengok apa option kita yang ada Katalah kita create another assignment. Alright. Saya terus pergi ke resources ni. Saya klik, ni nak masukkan benda ke dalam assignment ni is add resources You add resources, kalau klik ni tadi tengok ni apa yang boleh you buat. Ni new file, ni bawah ni sekali, upload from your device. So tak payah masuk ke OneDrive pun tak apa. Alright, so you can upload from your device, maknanya if the assignment is already written out di dalam you punya komputer, upload saja. Upload di sini. But yang ini pun actually is in your OneDrive kan ni. Tadi tulis kat atas OneDrive kan. So kalau nak kata saya upload from my device, the thing will also come to your OneDrive. Okay. Okay? Alright. Alright. Okay, so kita discard yang ni tak mau. Alright. So that is how we do assignment for our students. Alright. Cuma yang penting yang kat assignment tadi jangan lupa allow students to edit. Maknanya dia boleh buat kerja kat dalam, tak payah nak keluar dan sebagainya. Okay. Tapi kalau katakanlah dia ada satu telefon, dia ada 3 beradik nak belajar menggunakan telefon, then you tell the students download dulu, alright, and do it somewhere else. Jadi telefon itu yang ada connectivity itu adik-beradik lain boleh guna pula untuk belajar dan sebagainya. Alright, kita sebagai guru we have to actually be creative lah, melihatkan keadaan kan. We have students from all walks of life. Jadi tidak semua yang mungkin yang ada laptop dan sebagainya. Jadi we have to be very aware of our students punya condition. Alright, jadi dari segi penggunaan remote learning ini pun kena fikir tentang kita punya pedagogical background juga ataupun pedagogical selection juga. Pedagogi macam mana yang kita nak gunanya sebenarnya bukannya semestinya kita buat remote learning ni 100% meeting macam ni. Alright, remote learning ni maknanya we can actually mix and match. Kita boleh hantar assignment menggunakan WhatsApp, ada dia buat, dan kita boleh gunakan live meeting ni lebih kepada kita nak terangkan benda-benda yang penting ataupun lebih kepada kita nak dia jawab kita. By verbal answer supaya kita tahu actually benda tu dia buat sendiri, bukan dia suruh kakak dia buat ke apa ke kan. Kalau dia submit written assignment, kita tak tahu siapa yang buat. Tapi kalau kita nak tahu yang dia buat benda tu, then we have a live meeting, kita tanya dia. Kan dia jawab verbally pada kita through the live meeting. So menggunakan meeting ini not necessary for you to lecture. Not necessary for you to teach. It's actually a tool that you can use for a variety of reasons. Assessment boleh. Alright. Kalau kita nak mengajar based on one capsule of information. Bukannya 1 hour of lecturing. Kita faham kan? Walaupun adults pun kadang-kadang macam kita ni pun kadang-kadang kalau lecture tu tak berapa nak menarik kan, after 3 minutes kita dah pergi bangun minum air dah. Kan? Inilah pula student kan, dia di rumah tidak ada kawalan, we are not in a classroom, so it's a lot of things yang sedang berlaku. Jadi when we prepare for our remote learning ni, to me cikgu kena fikir berapa minit rasanya yang kalau cikgu buat live learning ni akan bermanfaat pada students.
Alright, a lot of reasons yang kita kena fikirkan dari segi bandwidth-nya, dari segi datanya, dari segi availability of devices-nya dan sebagainya. So plan in such a way kita nak menggunakan facility remote learning ni to actually enhance our teaching with our students. Okay, tak semestinya 1 hour of lesson ataupun 40 minutes of lesson. Kalau katakan that particular point boleh di-explain dan kita boleh actually ada interaction dengan student and can be done in 20 minutes. Therefore, your online learning need only to be 20 minutes. Tak perlu di-stress sampai 1 hour. Alright? Contohnya macam kita buat ni kan, saya cakap dengan cikgu tadi, kalau apa-apa ada soalan, respon dan sebagainya, you tulis dekat chat. Cikgu pun boleh buat benda yang sama. As you teach, you tanya dia soalan. Okay, sekarang jawab, sekarang tulis dekat chat apa jawapan cikgu yang cikgu tanya ni. Alright, so you get that kind of interaction. Alright, jadi maknanya dia dengar kita, kalau dia mendengar kita dekat depan tu, maknanya dia akan jawab lah. Kan, kalau dia actually switch on dia punya komputer, lepas tu dia pergi jalan tempat lain, especially bila kita suruh dia off video, kan kita tak nampak dia. Jadi memang dia takkan ada lah dekat situ. So in terms of teknik mengajar online pun sangat berbeza dengan teknik mengajar di dalam classroom di mana kita ada depan student. Kalau kita ada depan student, kita nampak dia main ataupun dia dah daydreaming, senang je kita baling duster kan. Tapi sekarang ni kita tak nampak dia pun tak nampak gitu. Alright? So in terms of teknik pun you need to adjust, you need to align to fit the remote learning punya mode. You cannot simply import total traditional way of teaching onto the online. Tak boleh. Sebab keadaannya sangat-sangat berbeza. Alright? So as you plan for your online class, kena fikirkan benda-benda ni. Dari segi pedagoginya, dari segi accessibility-nya, benda-benda macam tu. Jadi you use the online facility mostly untuk kita nak memastikan budak faham, untuk kita nak memastikan the main point budak dapat, you know, those kind of things. Ya. Kena ada adjustment sikit lah dari segi cara kita mengajar. Right, so that is also one thing that I want to caution most teachers lah. Kebanyakan sekarang ni bila saya observe, kebanyakannya mengajar di online sama macam mengajar dalam classroom. Okay, kadang-kadang boleh, kadang-kadang actually dari segi effectiveness of your teaching itu, it will be reduced, kan? Sebab dia dah lain dari segi itunya. Jadi need to have a global outlook, perception of what will happen if you teach online, and then adjust accordingly. Okay? Okay doktor, jelas. Alright. So ada tak yang lain-lain ada soalan? Hello doktor. Ya saya. Saya nak tanya berkaitan dengan link. Okey, kalau kata kita buat satu team, lepas tu di bawah dia ada channel kan? Lepas tu channel-channel tu boleh tak kita buat link khusus untuk dia? Sekejap Sebab tadi saya masuk lambat sikit. Ya, manage channel. Tak ada. Dia link kepada the general classroom. Oh, okay. Terima kasih. Okay. Alright, good question. Ada lagi siapa-siapa yang nak tanya? Okay, so saya harap dengan adanya ini, cikgu dah tahu macam mana nak create a classroom, dah tahu macam mana nak buat online meeting menggunakan Meet Now, dan dah tahu macam mana nak buat assignment. Kombinasi of this is already good enough for you to actually create a class and start actually doing the remote learning. Alright? Benda ni benda baru cikgu, baru untuk cikgu dan baru juga untuk student. Jadi jangan have your hopes too high pada sesi pertama. You're gonna have a lot of hiccups. Tak apa. Alright? We refine our way, cara kita mengajar as we go along. Alright? Sebab benda ni bukan hanya setakat COVID-19 ni. Alright? Lepas COVID-19 ni pun harap-harap dengan secepat mungkin, you can actually use this for your normal teaching. Katalah cikgu tak boleh nak datang kelas, kena attend meeting ke ataupun kena attend seminar ke whatever. Now you do not have to have replacement teacher dah. You can actually teach if your students are in Sabah and you are in Kuching, you can teach from Kuching. Alright, so this is actually going forward pun akan sangat-sangat membantu kita
di dalam kita make sure our kids mendapat apa yang sepatutnya dia dapat as far as teaching and learning is concerned. Alright, so itu yang ini. Jadi COVID ini actually memaksa kita semua actually untuk nak explore this further. Sebelum ni kita tak ada reason nak buat ni. Right, because we are in the class. Kan? Kadang-kadang bila orang suruh buat macam saya pun bila saya bercerita tentang e-learning ke sekolah ke universiti, dia banyak soalannya memang kita dalam kelas tu pun nak buat e-learning buat apa? Right? But now the situation is very different. Alright, kita sudah tidak boleh berada di dalam kelas. So nak tak nak kita kena guna teknologi ini untuk bantu. Or else our student will not be in orang kata in an educational mode ataupun class mode for a long time. Alright, memanglah ada satu cikgu tu kata memanglah tak bodoh anak kita kalau kita tak mengajar setahun pun, kan? Tetapi back for sustainability factor dan sebagainya, kita kena engage as we go along. Alright, jadi guna facility ni memang ada. KPM telah satukan di bawah satu bumbung tiga gergasi teknologi ni. Cikgu kena pilih aja yang mana satu yang cikgu nak guna. Alright, and use it for the benefit of your students. Okay, so saya tak nak share yang lain-lain tu sebabnya macam saya kata tadi, these 3 basic things is already good enough for you to start. Later on, bila saya go on to the next stage of sharing of teams, saya dengan Cikgu Aman plan kita nak buat level 2, then kita actually explore all the other things. Banyak lagi actually boleh buat benda dalam ni. Alright, cuma sekarang ni for the next 2 weeks ni, try out this first. Try out create your classroom, try and create a 10 minutes meet now meeting atau meet now class, live classes, try and give assignments through here, those kind of things. Ni assignment dari doktor lah ni. Yeah. Once you get that done, lepas tu nanti I rasa once you get the hang out of it, then baru kita boleh ambil tanda plus ni. Okay, kita boleh tambah all the other applications yang available yang kita boleh guna untuk teaching, untuk support our teaching. Macam-macam lagi boleh ada dekat dalam ni. Alright, all third party apps yang boleh kita gunakan untuk kita tambah baik lagi ataupun tambah nilai kepada classroom kita. Alright, but the one is the next level. Okay, so hari ini untuk itu saja. Okay, alright, so to end the presentation ataupun ini, seperti biasalah ada benda-benda yang saya nak kena minta cikgu-cikgu semua buat sebagai tanda yang saya dah conduct the class. Okay, yang satunya borang survey, saya nak minta sama ada you scan the QR code atau pergi ke gg.gg Teams 16042020 akan ada borang yang perlu diisi untuk evaluation form untuk saya lah. Dekat situ sekejap je tu dia ada 6 soalan, boleh bubuh komen kalau nak, kalau tak selesa nak bubuh komen tak apa, just jawab the question. Alright, I will give you 3 minutes to do the evaluation, then I will give you the redeem code dan juga borang pendaftaran. Digital Classroom akan mengeluarkan sijil in case you need to use it for apa-apalah, kan. Alright, so 3 minutes to jawab to fill in the survey dulu. Alright, so next one is
borang hadir. So cikgu kena isi borang ni nama dan nama sekolah tu lebih baik huruf besar lah kalau cikgu nak kalau tidak nanti tak cantik di atas sertifikat kalau huruf kecil jadi gunakan huruf besar untuk nama dan nama sekolah. Alright, ini pun nanti akan kita bagi kod untuk cikgu download daripada e-certificate. Okey? Borang hadir okey Boleh ambil gambar ataupun boleh scan. Again soalannya 4 je rasanya. Nama, IC, nama sekolah dan negeri. Alright, last one is the redeem code. Okey, ini macam saya kata tadi, kena mendaftar di education.microsoft.com. Kalau dah daftar, klik balik klik di gambar profil cikgu tu. Dan ada dekat situ nanti redeem code, masukkan kod ini dan cikgu akan diberi matalah points. Yang ini hanya points, tidak ada sertifikat sebab yang ini kita buat kita buat outside class. Tapi kalau cikgu nak collect sertifikat dan sebagainya, buat khusus-khusus di dalam microsoft.education.com itu, Microsoft Education Center tu. Dekat situ dia akan tulis berapa points yang kita boleh dapat. Ada sertifikat ke, ada badge ke, ataupun kadang-kadang ada point saja tak ada sertifikat dan sebagainya. Alright? Semua subjek ada kat dalam tu dan semua mengkhususkan bagaimana teknologi boleh dimasukkan ke dalam cara kita mengajar di dalam kelas. Okay? It's a very good portal, one of the best saya rasa as far as educational ataupun educators are concerned. Okay, very up to date, dia updatekan every 2-3 months, ada benda baru aja berubah. Benda tu juga akan berubah. Alright. Again, terima kasih banyak-banyak cikgu semua yang datang pada petang ni, yang join saya dekat sini. Terima kasih doktor atas perkongsian ilmu. Sama-sama. Sangat-sangat. Ada 63 orang lagi, 62 termasuk saya. Petang ni saya harap saya dah memberi penjelasan tentang bagaimana Teams boleh digunakan di dalam kita menyantuni student kita sepanjang masa PKP ni. Kalau kata ada soalan boleh Terima kasih doktor. Boleh gunakan digital classroom punya tu. You can message me personally lah. Thank you doktor. Okay, alright. So terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Jangan jalan-jalan. Okay, let's break the chain and let's get back to normal life. Ya. Okay. Alright, goodbye. Dekat depan. Sabah Sarawak tak ada. Sorry, saya terlupa. Minta maaf. Okay, so goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.